TCS has been around since 2011, working closely with the villagers of Kampung Pasir Gajah. And sometimes during nesting seasons, in February, we work together with the local men, so they sell us some eggs or they give us some eggs. So we will put them in our hatchery to make sure that they live. So last year we had around just like 200 eggs, but this year we had around 1,000 eggs. We dig out some hatchlings. They are actually due, but because it's raining season, so inside the soil it's quite very comfortable. It's very humid. It's very moist. So they don't want to come out. So what we have to do is we have to make sure that they are ready to come out, but then we have to help them. We have to dig them out. Make sure that they are still alive. Okay, so after we dig them out, we did sorting based on number of hatchlings, number of fertilized eggs, rotten eggs. So we calculate all that, we write them down for data collection, and then we went straight away to numbering them. So we number them based on sequence, so that we can know this year how many hatchlings do we get this year. So after we number them, we measure and weigh them, then we put them inside the pond. So what we have here is river terrapins. So they are listed in the top 25 of critically endangered species in Malaysia for freshwater turtles. Locals here, they eat these terrapin eggs. Terrapins, they probably lay around average of 25 eggs, and they only lay around for 1 month of the nesting period. So that's one of the factors that kind of like make them even more highly endangered. We also conducted education programs. So we work together with all these local people, especially the children. Yeah, that's the fundamental thing that we work on. So we work with them, we educate them, spread awareness, telling them about our projects, how we can work together. That's how we work together with the local communities. Assalamualaikum, hai semua. Selamat datang ke webinar kita pada malam ini. Kita akan membincangkan tentang kura-kura pula, tuntung, turtles and conservation. Selamat datang ke page Malaysia Sea Scouts dan juga YouTube channel kita malam ni. Okey. Siapa yang ada dekat sini? Cuba bagi komen sikit. Cuba cakap hai. Saya nampak ada banyak ni. Salam pengakap. Alhamdulillah. Ramai yang join kita malam ni. Anda semua dari mana? Saya nampak ada yang dari... Okey ni. Salam pengakap dari Negeri Sembilan. Uish, wow. Banyaknya. Komen yang masuk. Tak sempat saya nak tekan, nak tunjuk. Okay, kita ada daripada Cik Kimi Muhammad Nawi. Tahniah Malaysia Sea Scout and Sea Turtle Research Unit UMT. Okey, lagi kita ada salam pengakap dari Cik Lily. Wow, ada salam pengakap dari Cik Livia. Salam Turtles pun ada. Tak sempat saya nak tunjuk semuanya. Masuk dengan begitu cu. Laju. Bagus. Okey, jelas tak suara saya? Okey tak? Kalau ada masalah apa-apa, bagi tahu je. Alright. Okey, kita mulakan malam ini dengan pesanan penaja.
Jangan lupa untuk like, share dan komen kita punya live malam ni. Nampak macam meriah, bagus. Daripada kita meriah sendiri-sendiri kita, apa kata kita share bagi ramai-ramai nampak, ramai-ramai boleh tengok dekat rumah, boleh ajar mak, ayah, saudara mara, jiran, adik-adik pun boleh. Bagi kita sama-sama belajar something new malam ni pasal turtles and conservation. Jangan lupa juga untuk tanya soalan, don't be shy, tanya je apa-apa, kita akan bincang sama-sama malam ni. Dan sebelum apa-apa, saya nak ucapkan terima kasih kepada Malaysia Sea Scout, Pengangkat Laut Malaysia atas inisiatif yang sangat-sangat bagus dan menarik ni dan kerana menjemput saya dan juga panel speaker kita malam ni, Dr. Uzair dan Dr. Pelf. Nanti kita kenal-kenal. Jadi, okeylah, bolehlah kita mula. Saya lupa pula nak kenalkan diri sendiri. Saya Kamila dari Kelana C Charlie, KL Charlie Rovers. Saya akan menjadi moderator anda pada malam ini. Alright. Okay, sebelum apa-apa, kita ada Tuan Elvin bersama kita malam ini. Tuan Elvin, ada apa-apa yang nak diucapkan? Jom kita buka majlis dengan sedikit kata-kata dari Tuan. Okey, selamat petang, selamat malam dan salam pengangkap kepada semua. Okey, so ini merupakan webinar kita yang pertama daripada Sea Scout. Terima kasih kepada kita punya speaker yang sudi meluangkan masa bersama kita, Dr. Muhammad Uzair bin Rosli, Ketua Amal Penyelidikan Luar dari Universiti Malaysia Terengganu, dan Dr. Chen Pelf, pengasas bersama daripada Persatuan Pemeliharaan Tuntung, Kura-kura dan Penyu Malaysia. Dan terima kasih juga pada kita punya moderator, Cik Siti Diana Kamila, betul Okey, daripada KL Charlie Rovers kita sendiri. Okey, kita punya Kelana, unit Kelana sini. Daripada juga student Universiti Malaysia Terengganu. So kepada penonton-penonton sekalian, enjoy pada malam ini. Timbullah pengalaman daripada kita punya speaker-speaker yang lain. Dan okay, pass over to you, moderator. Alright, terima kasih Tuan Elvin. Betul tu, saya setuju. Hopefully semua orang akan have fun di samping kita menimba sedikit ilmu malam ni. Semua orang dalam Malaysia sayang penyu, betul tak? We love our turtles. So this is very important sebab kadang-kadang kita lupa untuk mengenali sebelum kita mencintai tu. So, kita ada salam pengakap daripada Cik Alin Ishak. Saya Amah Hafiz dari SKB Agama Malaysia Negeri Sembilan. Kita ada lagi mana ni? Jom kita tengok sikit orang punya komen-komen. Salam pengakap. Saya tak nampak lah pula komennya. Tak apa, terima kasih semua sebab sudi join kita malam ni. Saya tengok kita dah ada 266. Wah, rasa famous lah malam ni. Doktor-doktor pun mesti, doktor dah biasa, dah famous dah doktor-doktor ni. Very well known and very, saya pun rasa very honoured lah ada sini dengan orang-orang macam ni, orang hebat. Kita dah ada likes sebanyak 121. Oh, terima kasih semua sebab like kita punya live. Okay. Okay, sudahlah tu, cukuplah saya membebel-membebel. Kita teruskan majlis kita. Kita perkenalkan panel speaker kita pada malam ni. Orang-orang yang hebat semuanya. Kita ada Dr. Uzair dan Dr. Pelf. Okay, saya biarkan mereka kenalkan diri sendiri. Hai doktor. Hai, Assalamualaikum, selamat malam semua. Hello, selamat malam. Apa khabar semua? Walaupun sudah malam tapi ramai yang masih aktif lagi ya. Betul. Semua ni dah makan ke belum? Alright. So Dr. Uzair kita adalah Ketua Makmal Penyelidikan Luar Institut Oceanografi dan Sekitaran Universiti Malaysia Terengganu. Kita punya Dr. Pelf adalah pengasas bersama daripada Persatuan Pemeliharaan Tuntung, Kura-kura dan Penyu Malaysia. Selamat datang sekali lagi. Okey. Terima kasih. Mungkin kita boleh mulakan event kita malam ni dengan
pengenalan, sedikit backstory lah daripada doktor-doktor tentang your experiences. Boleh ke? Kita Saya mula rasa dengan doktor. saya rasa lebih elok senior saya mulakan dahulu, Dr. Chen. Experiences ni berapa masa kita ada malam ni? 1 jam tak cukup. Terima kasih atas jemputan untuk berkongsi pengalaman saya, tapi I will keep it short lah ya, tak panjang lebar sebab nanti kan ada banyak lagi soalan. Pengenalan, saya merupakan salah seorang pengasas, co-founder Persatuan Pemeliharaan Penyu, Tuntung dan Kura-kura di Malaysia, dan kami objektif utama penubuhan kami ialah untuk memelihara spesies tuntung iaitu freshwater turtles di Malaysia. I see. Alright, Dr. Uzair. Okey, saya pula saya merupakan graduan biologi marine daripada Universiti Malaysia Terengganu, dan seterusnya saya berkhidmat dengan Universiti Malaysia Terengganu sebagai ketua makmal penyelidikan luar, ataupun sekarang saya memegang tanggungjawab sebagai ketua penyelidik bagi Sea Turtle Research Unit, iaitu lebih dikenali sebagai SEATRU. SEATRU ni sebenarnya telah ditubuhkan sejak tahun 1984 lagi. Jadi saya ni merupakan generasi yang ketiga lah untuk Sea Turtle Research Unit. Itu saja. Wah, dengar pun macam best. Nanti siapa-siapa yang berminat nak tahu lebih lanjut, boleh Google je. Ataupun habis live ni bolehlah cari Facebook diorang, tanya-tanya, betul tak? Alright, okay. So kita dah kenal kita punya panel speaker yang hebat ni. Sekarang kita kenal pula dengan penyu tersayang kita, our turtles. So, Doktor, apakah ada perbezaan ke antara banyak-banyak jenis turtles ni? Ke ada satu jenis turtles je yang kita ada? Selalu ditanya soalan ni kan, sebab itu saya pun dah sediakan slide siap-siap sebab selalu ditanya. Cuba Kamila bukakan slide perbezaan antara penyu, tuntung dan kura-kura tu. Supaya siapa yang ada follow live Facebook kita orang hari ni boleh nampak gambar sekali lah daripada tengok muka kita je. Right, yes, this one. So you go up to the first page. Go up to the first page, muka surat pertama. Aha, right. Ya, memandangkan ramai yang sentiasa bertanya apakah perbezaan antara kura, tuntung, penyu, labi gitu, saya sediakan slide seperti ini. Turtles merupakan umbrella term di mana semua jenis kura, tuntung, penyu, labi dikategorikan di bawah turtles. Tapi dalam bahasa Melayu tak adalah perkataan, satu-satu perkataan yang meliputi kesemuanya. Dalam bahasa Inggeris, turtles merupakan binatang yang mempunyai cengkerang yang berdarah sejuk. Mereka bernafas dengan peparu sama seperti kita. Tiada telinga luar, tiada gigi tetapi mempunyai rahang. Cuba pergi next slide. Right, penyu merupakan turtles yang hidup di dalam laut. Ini specialty Dr. Uzair lah. So penyu tak ada kaki, cuma ada sirip ataupun kita panggil flippers dalam bahasa Inggeris. Penyu tak boleh masukkan kepala ke dalam cengkerang dia, sentiasa di luar sahaja. Kemudian sebab memandangkan dia tak ada kaki, so penyu ni dia tak boleh naikkan badan dia untuk merangkak di pantai. Mereka cuba boleh merangkak tanpa menaikkan badan. Okay, so next slide. Tunjukkan satu contoh penyu sebelum ini. Okay, penyu karah. Penyu karah merupakan sea turtles lah ya. Next slide. Menunjukkan tuntung. Tuntung ialah merupakan freshwater turtles yang ada di Malaysia. Mereka mempunyai kaki, sebab itu dia boleh naikkan kaki dia untuk bergerak. Dan spesies tuntung ni dia boleh masukkan kepala ke dalam cengkerang. Tuntung boleh, penyu tak boleh. Okay, next slide. Okay, antara tuntung yang dijumpai di Malaysia, tuntung laut. Next slide.
Right, yang ini dipanggil labi-labi. Labi-labi mempunyai cengkerang yang lembut. Sebab itu dalam bahasa Melayu dipanggil bahasa Inggeris dinamakan soft shell turtles. Soft shell turtles labi-labi juga hidup di kawasan air tawar. Mempunyai kaki yang seperti kaki itik, ada selaput. Mereka juga boleh masukkan kepala ke dalam cengkerang. Dan kumpulan yang terakhir ialah, next slide, kura-kura. Okay, ini labi-labi yang biasa dijumpai. Alright, Stolitzer ialah kura-kura. Kura-kura hidup di atas darat. Mereka mempunyai kaki yang seperti kaki gajah. Boleh masukkan kepala ke dalam cengkerang dan dia boleh naikkan badan dia untuk berjalan. So itulah yang merupakan perbezaan antara penyu, tuntung, labi-labi dengan kura-kura. I see. Banyak juga jenis turtles ni sebenarnya. Tapi dalam bahasa Melayu, dia dah memang asing-asing dah nama dia kan? Menarik juga tu. Saya terlupa tadi nak cakap kepada semua penonton, selit sekejap iklan. Kita ada kuis dekat akhir webinar kita malam ni. Jadi ada orang tanya tadi, Cik John Eng, kena salin atau tidak? Kalau nak salin lah sebab kita ada kuis. Dan daripada kuis tu kita akan dapat sertifikat peringkat kebangsaan. Bukan biasa-biasa tau peringkat kebangsaan. So siapa nak sertifikat tu kena jawab kuis dan siapa nak jawab kuis kena dengar. Tunggu sampai akhir webinar kita. Tapi kalau terlepas jawapan ke apa jangan risau sebab kita akan save video ni, kita akan save live session kita ni dekat page Malaysia Sea Scouts untuk boleh tengok balik. Okay. Ready ke tak nak jawab kuis tu? Cepat cari buku, cari pen. Tadi mesti tak ada lagi. Lupa pula nak bagi tahu. Okay. Habis dah iklan, kita teruskan. Jadi tadi sebelum live ni mula, sebenarnya ada orang tanya saya, yang mana satu yang paling comel? Ni soalan mesra. So, maybe kita boleh describe sikit dari segi bukan setakat fizikal mereka, tapi mungkin adakah each different types of turtles ni dia ada behavior yang tersendiri yang membuatkan dia mungkin comel ke apa ke. Tadi in terms of dia punya anggota badan apa semua kan. Do they behave differently juga ke doktor? Okay, untuk penyu lah. Saya ni lebih fokus kepada penyidikan penyu. Penyidikan saya lebih kepada anak-anak penyu iaitu sea turtle hatchlings. Biasanya dia ini adalah satu haiwan yang sangat unik sebab ibu penyu pun dia kalau dia nak bertelur dia akan patah balik ke tempat asal beliau dilahirkan. Jadi contoh kalau penyu ini asalnya daripada Terengganu, dia akan berpatah balik ke negeri Terengganu juga. Okay, kalau dia penyu ni berasal daripada Cerating, contohnya ketika dia dewasa nanti dia akan patah balik ke kawasan yang berhampiran dengan Cerating. Okay, dan yang paling kita takjub tentang ciptaan Tuhan ini, anak penyu ni apabila kita kaji rupanya banyak perkara yang memang kita tak faham. Okay, makin kita kaji, makin kita jumpa perkara-perkara yang memang kita rasa takjub. Contohnya, bagaimana anak penyu ni dia boleh ingat pantai dia dilahirkan. Okay, macam haiwan lain, dia ada satu kebolehan di mana dia boleh mengesan earth magnetic field, iaitu medan magnet yang ada di kawasan tersebut. Okay, tetapi kalau kita belajar dalam teori fizik pula, medan magnet bagi dunia ini akan sentiasa berubah. Contoh, kalau penyu ini dilahirkan ketika umurnya lebih kurang mengambil masa 20 tahun untuk kembali balik kepada pantai, jadi setiap tahun perubahan medan magnet di dunia berlaku. Okey, jadi bagaimana haiwan ini boleh kembali balik ke pantai mereka dengan hampir tepat. Okey, ini masih lagi menjadi persoalan kepada saintis. Sedangkan kita percaya bahawa setiap haiwan ada medan magnet yang mereka boleh ingat, okey, imprinting di dalam otak mereka. Tetapi selepas 20 tahun, ini hampir mustahil untuk mereka kesan tempat yang sama kerana medan magnet kalau kita lihat kepada kutub utara sebenar dengan kutub utara pada magnet, dia adalah tidak sama. Okey,
So perbincangan ini menyebabkan kita lagi seolah-olah macam semakin takjub dengan ciptaan Tuhan ini. Dan inilah yang memang selalu saya katakan bahawa haiwan ini kalau kita tak kaji, selagi kita tak faham bagaimana kita nak selamatkan dia. So itulah fungsi kami di Sea Turtle Research Unit. Kami menggunakan slogan bahawa we are saving sea turtles with science. Ini cerita saja. Wow, menarik tu. Maksudnya dalam badan dia, dalam erti kata mudah, dalam badan dia dah memang ada this compass untuk ingat mana nak pergi, mana dia lahir, apa semua tu. Tapi compass dunia berubah. Ya, betul. Tapi dia still boleh datang balik ke mana-mana tempat yang imprinted dalam diri dia tu. Menarik tu. Maksudnya in a way turtles ni mungkin lagi bijak daripada kita manusia kan. Kita pakai GPS pergi tempat yang sama 2-3 kali pun tak ingat jalan. Tadi ada yang tanya dari Cik Intan yang Razali, yang mana satu paling berbahaya? Turtles ni bahaya kan sebenarnya? Sebenarnya saya rasa turtles tu bahaya sekiranya kita manusia yang pergi kacau dengan dia. Kalau tidak, dia okey je. So misal kata kami buat kajian dengan Tuntung under Persatuan Pemeliharaan ni, TCS, Turtle Conservation Society. Kami jalankan projek pemeliharaan tuntung sungai dengan penduduk setempat, dengan orang kampung. So apa yang orang kampung buatkan ialah setiap tahun pada musim bertelur, pada musim tuntung naik bertelur, mereka akan pergi ke tebing persarangan tuntung waktu malam untuk tunggu ibu tuntung tu naik bertelur. So sebenarnya tuntung naik bertelur tu yang tak berbahaya, tetapi kerja-kerja di mana mereka menunggu ibu tuntung tu naik bertelur tu mungkin berbahaya sedikit lah, sebab waktu malam kan tak nampak apa, gelap. Kadang-kadang babi hutan berlari-larian dekat atas tebing pasir gitu kan. So saya rasa untuk jawab soalan tu, turtle rasanya tak bahaya kecuali kalau kita yang pergi provokekan dia, kecuali kalau kita yang pergi kacau dengan dia. Biasalah siapa pun kan, kalau orang kacau barang kita mesti kita marah kan. Lagi-lagi orang kacau anak-anak kita, turtle eggs kita kan. Betul tu. Dan adakah orang kata the cause untuk penyu ni, turtles ni jadi endangered adalah because turtle eggs dia semakin berkurang, betul ke? Adakah itu faktor utama? Okey, berkaitan dengan penjualan telur penyu ni agak menarik juga sebab baru-baru ni kita ada isu yang agak hangat juga di social media di mana banyak berlaku penjualan telur penyu di atas talian. Okey, untuk makluman semua penonton bahawa di seluruh negara kita, Malaysia ini merupakan negara yang telah mengambil satu langkah yang agak drastik juga untuk menyelamatkan penyu, tetapi masih ada lagi perbezaan undang-undang di antara negeri. Okey, contohnya bagi negeri Terengganu, penjualan telur penyu masih berlaku berikutan kerana di dalam undang-undang enakmen negeri. Kerana penyu ini berada di bawah enakmen negeri, dia bukan di bawah senarai persekutuan. Jadi apa yang perlu berlaku selepas ini ialah kita memohon kepada kerajaan negeri untuk mempertimbangkan kembali untuk melakukan pindaan undang-undang kerana negeri Terengganu ini masih lagi boleh membenarkan penjualan telur penyu selain daripada penyu belimbing. Jadi sebelum ini undang-undang yang ada hanyalah untuk penyu belimbing. Tetapi ketika ini kita melihat bahawa dengan populasi dunia naik mendadak menghampiri 7 bilion, okey, dan ini tidak sama sebagaimana dahulu penduduk Malaysia ketika tahun 1960-an. Kalau saya baca semalam di Terengganu sendiri, ketika awal 1900, jumlah penduduk Terengganu hanyalah sekitar 100,000 orang sahaja. Dan ketika itu kita faham bahawa mungkin sumber protein utama mereka adalah penyu dan ketika itu populasi penyu agak tinggi. Okey, dan apa yang berlaku sekarang ini adalah pengkomersialan telur penyu yang agak berleluasa, tetapi peningkatan populasi penyu ini tidak naik mendadak sebagaimana peningkatan populasi penduduk dunia.
Jadi ini yang kita risaukan, bahawa kita masih ada banyak lagi sumber-sumber protein yang lain, maka tidak bermakna jika datuk dan nenek kita dahulu memakan telur penyu dan kita masih lagi boleh memakan telur penyu sehingga hari ini. Jadi itulah seruan kita kepada seluruh warga negara Malaysia, sama-sama kita berhenti makan telur penyu walaupun pada peringkat undang-undang mengatakan boleh, tetapi kita tidak suka melihat bahawa undang-undang ini seakan melindungi penjual telur penyu pula. Bukan. Sepatutnya setiap orang mengambil tindakan, kita sebarkan mesej bahawa kita kena berhenti makan telur penyu serta-merta. Betul. Perubahan tu kena bermula dengan diri sendiri. Tapi kan saya selalu dengar orang kata kan, kadang-kadang orang yang terdekat dengan saya pun, mereka kata kalau dah jual, kenapa tak boleh beli kan? They don't see apakah the big deal with eating telur penyu. Dia kata benda tu sedap, benda tu ada, kenapa saya tak boleh beli telur penyu? Kalau dia jual, apa yang berbahaya sangat? Boleh doktor bagi sedikit pencerahan? Kenapa kita kena jaga telur penyu ni? Analogi dia mudah. Jual ni apa-apa barang pun orang boleh jual. Tetapi kita kena ingat kesan dia. Contohnya penjualan senjata api. Ya, ini analogi yang saya ambil agak kasar jugalah. Penjualan senjata api. Tapi kalau kita mengatakan bahawa penjualan itu boleh, ada orang jual di dalam talian senjata api, adakah kita nak boleh membenarkan jiran kita dan rakan-rakan kita yang lain untuk membeli senjata api? Dan kita tahu jika setiap orang memiliki senjata api, dia akan membawa mudarat. Begitu juga dengan penyu. Jika kita membenarkan rakan-rakan kita, sebab apabila kita pergi ke pasar, mereka lihat ada orang jual telur penyu, kenapa kita tidak mengambil tindakan tanggungjawab sosial kita untuk memberitahu bahawa penyu ini dalam keadaan bahaya. Jika berlaku keputusan, bermakna kita tidak ada jalan untuk berpatah balik. Jadi setiap orang perlu ambil tindakan bahawa kita kena sebarkan mesej. Jangan hanya sekadar kita beritahu, oh kerajaan perlu buat ini, kerajaan perlu buat itu, kerajaan buat ini. Jadi apa tindakan kita? Jadi inilah seruan kita bahawa berhenti makan telur penyu. Budaya ini bukan lagi budaya masyarakat Malaysia yang prihatin kepada alam sekitar. Setuju sangat. Okey, kita ada a few, sebelum kita pergi lebih mendalam lah kepada isu-isu conservation ni, kita ada a few soalan daripada kita punya penonton. A few basic questions about turtles. Dia orang tanya, berapa lamakah jangka hayat penyu? How long can they live? Penyu ini bergantung kepada spesies juga. Kalau semakin besar spesiesnya, kalau penyu belimbing, dia boleh mencapai 100 tahun. Tapi kalau penyu yang kecil sedikit, penyu agar, dia boleh mencapai 80 atau 60 tahun. Tapi kalau penyu kara, dia mencapai umur 50 tahun. Jadi semakin besar spesies ini, dia boleh hidup dengan lebih lama kerana reptilia ini, dia ada satu kebolehan di mana dia akan terus membesar. Sehinggalah kalaulah kita biasa tengok anaconda kan, sejenis reptilia, mereka akan terus membesar. Kalau buaya pula, kalau cukup nutriennya, mereka akan terus membesar sehinggalah dia tua. Tapi ini bergantung kepada lokasi mereka, habitat mereka adalah sesuai untuk menampung nutrisi mereka ataupun tidak. Yang pertama saya tak pernah lagi kita orang pergi bilang berapa tahun tuntung boleh hidup, tetapi kalau dianggarkan mungkin dalam 60 hingga 80 tahun jugalah, lebih kurang sama dengan penyu. Tetapi saya terbaca ada kura-kura tortoises yang boleh hidup sampai 175 tahun tak silap saya. Ya. So ada kura-kura yang boleh hidup lama, ada tuntung penyu, right, yang lebih kurang 60 hingga 80 tahun. Wow, dahsyat tu. They've seen so much more than we have. Of course lagi-lagi kita kena preserve dia punya generations kan. Ini orang dia belum sempat hidup lagi orang dah ambil makan. Which is very sad to hear lah dia punya reality tu. Dan orang ambil banyak-banyak kan sekaligus. Tak apa, nanti kita bincang. Saya ni nak deep talk pula.
Okay, so kita alih kepada a bigger picture sikit. Macam mana, how does it look like? Macam mana nak cakap ya? How is the turtle scene in Malaysia? Ada banyak ke tempat yang turtle turun mendarat untuk bertelur? Ke ada a few special places je dalam Malaysia ni? Saya mulakan dengan penyu. Sebentar nanti Dr. Pev akan sambung tentang spesies-spesies yang berada di darat. Okay. Untuk penyu ni biasanya kita dengar kalau di Semenanjung yang paling popular adalah negeri Terengganu. Tetapi di seluruh pantai timur Semenanjung, kita ada di Pulau Redang, kita ada di Rantau Abang, kita ada di Setiu, kita ada di Cerating Pahang, kita ada juga di Pulau Tioman, kita ada Pulau Perhentian. Okey, dan jika kita pergi ke bahagian Borneo pula, kita ada di Pulau Talang Satang yang agak popular. Okey, di samping pantai-pantai yang lain di Lawas adalah tempat yang popular untuk mereka datang makan, iaitu di kawasan Brunei Bay. Seterusnya di Pulau Penyu, Turtle Island di Sabah. Kemudian di pantai barat Semenanjung Malaysia pula, kita ada di Segari Perak, di Melaka, Pulau Upih Melaka, dan kita ada juga di Pulau Pinang. Jadi jangan ingat Pulau Pinang tidak ada penyu, kita ada juga penyu di Pulau Pinang, dan kita tahu Pulau Pinang ini dia agak unik kerana dia ada satu spesies penyu yang tidak ada di kawasan lain, iaitu penyu lipas. So inilah isu sekarang ini yang membelenggu Pulau Pinang, di mana ada berlaku projek untuk tambakan laut Pulau Pinang. Sedangkan di Pulau Pinang itu ada satu spesies yang jarang kita jumpa sebagaimana yang berlaku di negeri Terengganu dahulu, iaitu penyu belimbing. So kita tidak mahu lagi isu ini berlaku ke negeri Pulau Pinang pula. Nampaknya isu yang boleh efek the well-being of these turtles bukan setakat kita ambil telur tu secara direct, tapi juga isu penambakan, macam-macam ya yang mengancam spesies kita ni. Okey, sorry, kita teruskan dengan tempat-tempat bertelur untuk turtles yang lain. Ada dekat mana lagi, Doktor? Mana tahu ada dekat sebelah rumah ke? Ya, kalau ada saya tak bagi tahu ya. Tapi untuk tuntung ni dia boleh mencapai saiz 60 cm, lebih kecil dari penyu lah, tetapi besar juga berbanding dengan kura-kura yang lain. Mereka perlu hidup dalam sungai besar dan mereka memerlukan tebing yang tinggi untuk mereka naik bertelur. So bukannya sekadar kita angkatkan tuntung tu dari sungai ni, letak ke dalam sungai tu dan biarkan dia membesar di sana. Tak jadi. So di Malaysia ni untuk tuntung, tempat tuntung naik bertelur dijumpai di negeri Kedah, di negeri Perak dengan di negeri Terengganu. So sekiranya ada sesiapa yang antara penonton kita hari ini yang ada berminat untuk menjalankan kajian tuntung, bolehlah berhubung dengan saya sebab di Malaysia ni memang kurang penyelidik penyu tuntung kura labi. So kami mengalu-alukanlah kepada semua yang berminat tu hubungi kami. Serta-merta. Sangat dialu-alukan kan? Kena baik kita kena buat bersama. Ya, Okey, saya ada betul. soalan. Penyu-penyu ni ada ke syarat-syarat bagi mereka untuk memilih tempat-tempat untuk bertelur? Are they very picky with their places ke mana-mana pun boleh? Asalkan tepi pantai, asalkan tepi sungai. Macam mana? Kalau ikutkan tuntung macam tadi saya cerita, dia memerlukan tebing sungai, tebing yang tinggi. Itu yang kami tahu. Tebing yang rendah tu yang sentiasa ditenggelami air, mengikut air pasang surut, tuntung takkan suka. Cuba kita lihat apa yang penyu suka. Kalau penyu pula dia ni tidak terlalu memilih dari segi pasir pantai, tetapi pantai itu mesti berpasir. Maksud saya, kalau kita bandingkan antara pantai yang berada di darat dengan pantai yang berada di pulau pasirnya agak halus. Jadi di kawasan darat pasirnya agak kasar. Okey, kerana pasir ini datang daripada sungai juga kan. Jadi untuk penyu ini dia mesti pantai yang berpasir. Jadi apa yang kita risaukan sekarang ini, kita tidak mahu berlaku sebagaimana di negara Taiwan.
Okay, terus terang saya beritahu di negara Taiwan, kalau kita zoom out daripada Google Earth, kalau kita boleh tengok sendiri berapakah jumlah pantai berpasir mereka yang masih ada. So ini yang menyebabkan kita risau dengan isu hakisan pantai yang menyebabkan banyak projek-projek yang meletakkan batu-batu yang besar sebagai pemecah ombak dan menyebabkan kita semakin kurang pantai-pantai penyu untuk bertelur. Okay. Seterusnya penyu ini mereka agak sensitif kepada cahaya dan mereka sensitif kepada gangguan. Jadi kalau ada gangguan cahaya, ada gangguan orang berjalan, mereka tidak akan naik bertelur. Kadang-kadang mereka naik dan mereka patah balik ke laut dan mencari tempat yang lain. Okay. Dan kalau ada unggun api, kalau pengakap yang suka berkemah di pantai, saya mohon kita kena semak dahulu status pantai tersebut. Adakah pantai tersebut tempat pendaratan penyu ataupun tidak? Kerana mereka takut kepada unggun api. Saya dulu pun pengakap, kita memang suka malam-malam kita berkumpul, kita buat gathering kan, sambil kita menyanyi kan. Jadi aktiviti sosial ini jika kita buat di tepi pantai yang tidak sesuai, maka dia akan mengganggu pendaratan penyu untuk bertelur. Banyak juga syarat-syarat dia. Iyalah kita nak bertelur tu satu fenomena yang sangat tak boleh nak bayangkan lah. Orang nak, mestilah dia nak privacy, dia nak tempat yang selesa, tempat yang selamat untuk telur dia. Jadi kita kenalah jaga pantai-pantai kita, bukan sekadar biar bersih, tapi biar dia sesuai untuk hidupan lain hidup. Kita dekat bumi ni bukan kita saja kan. Ni ada satu soalan daripada kita punya peserta. Cik Afaf Ulia YM. Harap-harap saya betul lah sebut tu. Dia tanya, betul tidak haiwan peliharaan? Kita nak jawab soalan ni. Ya betul, hilang. Kita nak jawab soalan ni ke daripada Afaf Ulia. Apa jadi kalau penyu bertelur dalam air? Okey, penyu bertelur di dalam air ini berlaku. Berlaku untuk penyu apabila penyu ini naik ke pantai dan mereka tidak boleh bertelur, kena berpatah balik, sedangkan mereka kena bertelur. Secara nalurinya mereka kena bertelur, tetapi bila naik ke pantai mungkin diganggu dan dia akan berpatah balik dan menyebabkan kita boleh jumpa telur penyu di dalam air. Tetapi penyu tidak boleh, embrio penyu tidak boleh berkembang di dalam air kerana reason dia apabila penyu ini naik ke pantai dan dia kena bertelur di dalam pasir, tujuannya ialah kerana telur penyu ini dia tidak seperti telur ayam. Telur penyu kita kena incubate telur penyu dengan kadar suhu yang hampir sama, konsisten. Dia tidak boleh berubah dengan sudden change. Maksud dia, kalau ayam, kita ambil contoh, ibu ayam ketika malam, mereka akan duduk di atas telur untuk mengeram dan ketika siang hari, dia akan berjalan, mencari makan dan badannya juga agak basah, kemudian dia boleh duduk balik untuk sambung bertelur. Jadi suhu yang dirasa oleh telur itu boleh berubah dengan keadaan yang drastik. Mungkin 28 degree Celsius dia akan pergi kepada 32, kemudian dia boleh turun kepada 20 darjah Celsius dan kemudian dia boleh bertukar. Itu okey untuk burung dan juga ayam. Tetapi untuk spesies penyu dan juga reptilia yang bertelur di dalam pasir, mereka tidak boleh ada perubahan cahaya yang drastik. Jadi inilah alasan kenapa penyu akan bertelur, naik ke darat, meletakkan telurnya di dalam pasir dan sekurang-kurangnya pada kedalaman 20 cm supaya mereka tidak merasai perubahan antara suhu pada waktu siang dan juga pada waktu malam. Sebab tu dia sorokkan dalam pasir dalam-dalam lah kan? Ya, betul. Jadi bagi for the places where it is not suitable for the turtles to lay their eggs, yang tak sesuai untuk penyu ni bertelur, what are the initiatives yang sedang dijalankan, yang sudah pun diambil bagi kita tolong mereka? Mungkin Dr. Saif cerita
pasal tuntung, hatchery tuntung. Right. Sebenarnya tuntung ni dia tadi saya katakan mereka naik untuk bertelur di tebing pasir yang tinggi. Tetapi masalah seperti yang Dr. Uzair mention tadi tu masalah tidak dijumpai lah di dalam sungai di mana tuntung tu bertelur di dalam air. Tetapi kami memang ada ambil telur tuntung untuk dieramkan di hatchery di dalam kampung supaya kadar penetasan mereka lebih tinggi. Kenapa saya kata gitu? Semua telur tuntung jika kita tak alihkan, kita tinggalkan dia dalam dekat tebing tu, mungkin babi hutan mari ambil, mungkin anjing liar mari ambil, ataupun mungkin orang kampung mari ambil, kita tak tahu kan. Dan untuk persatuan kami taklah mampu untuk kita upahkan seorang security guard untuk jaga tebing tu. Yang lebih senang ialah kami ambilkan telur tuntung tu balik ke kampung untuk dieramkan. So itu antara apa yang kita lakukan untuk memastikan kadar penetasan telur tuntung tu setinggi yang boleh lah. Okey, untuk penyu juga, kita di kawasan pantai timur semenanjung Malaysia, majoriti kawasan pendaratan penyu yang berada di daratan, kebanyakannya kita akan pindahkan telur penyu ini ke beberapa hatchery yang telah pun dibina oleh Jabatan Perikanan Malaysia. Tetapi ada satu pantai di Pulau Redang iaitu di Stesen Penyelidikan Penyu Pantai Cagar Hutang Pulau Redang. Kami cuba sedaya mungkin, sebaik mungkin untuk tidak mengalihkan telur penyu ini kerana telur penyu ini dia agak unik. Penentuan jantina penyu bergantung kepada suhu di dalam sarang. Okay. Jika kita mengalihkan telur penyu ini di dalam sarang dan jika sarang tersebut berada dalam keadaan yang sangat panas, okay, di tempat yang terbuka dan ini memang menjadi satu kesukaan untuk pengurus-pengurus hatchery meletakkan hatchery mereka di kawasan yang mempunyai pasir yang cantik, panas supaya perkembangan telur penyu ini berlaku dengan cepat. Jadi untuk mengurangkan risiko pemangsaan di dalam sarang. Tetapi malangnya, apa yang berlaku ialah kita menghasilkan anak-anak penyu yang berjantina betina. Kerana apabila suhu sarang ini melebihi 29.2 darjah Celsius menyebabkan telur ini akan menjadi betina. Dia berbeza dengan buaya. Kalau buaya, kalau telur itu panas, dia akan menjadi jantan. Tetapi untuk penyu, jika panas, dia akan menjadi betina. Okay? Dia tidak sama seperti manusia. Manusia apabila ayah kita memberikan kita Y, kita akan menjadi lelaki. Jika ayah kita menyumbang kepada kromosom X, menjadikan kita sebagai perempuan. Okay? Jadi ini yang kita risaukan. Jadi usaha yang kita lakukan ialah kajian di mana kita cuba mendapatkan suhu yang optimum di dalam sarang supaya kita menghasilkan nisbah anak penyu jantan kepada betina yang baik kepada persekitaran. Kita tak boleh nak hasilkan betina 50%, jantan 50% kerana ini tidak sesuai untuk environment. Dan kerana mengikut teorinya, kita cuba melahirkan 1:3, ada juga yang mengatakan 1:4, bergantung kepada habitat kawasan tersebut kerana banyak lagi dia memerlukan banyak kajian untuk menyokong fakta ini dan sebab itu kita seboleh-bolehnya ada hatchery yang kita letakkan, sengaja meletakkan dia panas, ada hatchery yang meletakkan dia supaya dia sejuk supaya kita menghasilkan jantina yang seimbang. Bagaimana dengan penyu, bagaimana dengan tuntung? Tuntung penentuan jantina antara jantan dan betina bagaimana Dr. Pev? Sama je. Penentuan jantina tuntung dengan penyu sama je, tetapi suhu tu yang berbeza sedikit. Menurut Dr. Uzair tadi, suhu 29.2 yang menghasilkan anak penyu jantan dengan anak penyu betina yang lebih kurang sama kan. Untuk tuntung suhu ni tinggi sikit, 31.5.
So sekiranya suhu pengeraman mencecah 31.5 darjah Celsius, suhu itu akan menghasilkan lebih kurang separuh anak betina dan separuh anak jantan. Anak tuntung betina dan jantan. Ya. Tetapi konsep dia sama saja. Sekiranya, saya kata pemanasan global. Ramai orang yang kata macam mana pemanasan global ini boleh efekkan pada kura-kura, tuntung, penyu, labi-labi kan, sebab mereka tak nampak the bigger picture tu. Sekiranya pemanasan global, semua telur yang dihasilkan tidak dialihkan. Maksudnya semua telur kalau dihasilkan di tepi pantai, ditinggalkan di tepi pantai. Kalau dihasilkan di tebing persarangan tuntung, di tebing pasir, kita tak alihkan telur tu. Tetapi suhu persekitaran menjadi semakin tinggi, semakin panas kan? So yang itu pula akan menyebabkan lebih banyak anak tuntung yang menetas menjadi betina. So apa yang kami lakukan ialah kami bawa, kutipkan telur tuntung ini, bawa ke hatchery supaya kami tidak menghasilkan 100% anak tuntung betina. Ada satu soalan daripada Encik Naga. Macam mana telur akan menjadi betina? So, jika saya boleh lanjutkan persoalan ini ialah bukanlah suhu ini daripada awal kita mengeramkannya mesti 29.2, tidak. Dia berlaku ketika middle third incubation, iaitu lebih kurang kalau pengeraman suhu penyu mengambil masa lebih kurang dalam 60 hari, dia memerlukan pada hari yang ke-42 suhu itu mesti berlaku pada tahap 29.2 darjah Celsius dan mereka akan melahirkan 50-50. Jadi ini yang kita panggil pivotal temperature yang boleh menyebabkan pertukaran antara jantina jantan kepada betina dan juga betina kepada jantan. Tapi mesti ada orang tanya, ada tak yang kunsa antara jantan dengan betina? Kita belum jumpa lagi, kerana biasanya yang naik bertelur adalah penyu betina sahaja. Yang memiliki kedua-dua jantina ini kita kurang pasti, saya belum menerima lagi laporan. Okay, sementara kita menunggu moderator kita masuk kembali sebab mungkin kita terputus hubungan dengan moderator. Okay, ada satu soalan menarik daripada Encik Muhammad Farhan Mahabud. Kenapa mak penyu pergi lepas bertelur? Saya rasa kalau mak penyu duduk di pantai, dia memerlukan 2 bulan dia kena tunggu telurnya. So berbanding dengan tuntung, saya kurang pasti sifatnya bagaimana, Dr. Pev. Tuntung juga sama, mereka they don't celebrate Mother's Day. Tak adalah Happy Mother's Day untuk tuntung dengan penyu ni, tetapi ada sejenis kura-kura yang dijumpai di Malaysia, orang kampung panggil baning, tortoise, Asian brown tortoise. Kura-kura ni special sikit. Antara banyak jenis kura-kura tuntung kura labi ni, kura-kura ni sebelum dia bertelur, dia akan ambilkan daun-daun kering. Tadi kura-kura kan dia hidup atas darat kan, dia akan kutipkan daun kering untuk buatkan macam satu gunung kecil. Kemudian si ibu ni dia akan bertelur di dalam the mound of dried leaves tu, dalam daun kering tu. Selepas bertelur, antara beberapa sehingga dekat 20 butir telur gitu, si ibu ni dia akan duduk dekat tepi telur dia untuk jaga telur dia. So sifat ini kami tak nampak dekat dalam, tidak ditunjukkan oleh penyu atau tuntung yang lain kecuali baning ni. So kalau ada biawak monitor lizard yang mari dekat nak ambil telur dia, dia akan buat bunyi gitu untuk halaukan monitor lizard biawak tu. So itu antara sifat yang special lah yang saya rasa dalam berbanyak jenis kura ni, kura-kura Asian brown tortoise ni lah yang ada jaga telur mereka. Yang lain tidak. Jadi penyu-penyu yang ibunya tak jaga mereka lepas bertelur, adakah mereka akan datang balik at any point of their life? Or kalau tidak, how do these turtles know macam mana nak
Macam mana nak bangun pagi, gosok gigi, cuci muka. How do they know how to do things kalau tak ada ibu? Penyu memang tidak akan patah balik kecuali apabila dia nak bertelur dia akan datang balik lah. Tapi kalau penyu ini yang uniknya, mereka tidak akan bertelur pada setiap tahun. Penyu akan hanya datang bertelur setiap 2 hingga 3 tahun. Bermakna pada tahun 2020 mereka akan bersarang sebanyak hampir 10 hingga 12 kali begitu pada tahun ini, tetapi mereka tidak akan datang balik bertelur pada tahun hadapan. Okey, kerana mereka ada satu sifat untuk berhijrah ke lautan lepas. Mereka akan makan, pergi ke Sabah, pergi ke Filipina, pergi ke Taiwan dan patah balik ke sini mengambil masa lebih kurang 2 hingga 3 tahun. Jadi pada tahun ini jika mereka datang untuk bertelur, mereka akan bertelur sebanyak, biasanya lah bagi ibu yang baru mereka akan bertelur 5 kali. Okey, kalau ibu yang semakin tua mereka akan bertelur sebanyak 10 hingga 12 kali. Satu kali bertelur, mereka kena bertelur biasanya satu sarang lebih kurang dalam 100 biji telur. Okey, jadi kita bayangkan keseluruhan pada tahun ini sahaja satu ibu penyu boleh melahirkan sehingga 1,000 anak penyu. Dan mengikut teori kebarangkalian, berapakah anak penyu yang boleh hidup sehingga dewasa untuk matang dan balik bertelur hanyalah 1/1000. Jadi kalau dia bertelur tahun ini, kita jangan usik telur dia supaya boleh dapat hasilkan 1,000 anak untuk memiliki satu induk ibu untuk datang kembali bertelur. Tapi kalau kita kata bahawa mungkin kalau satu ekor saja boleh hidup, lebih baik kita makan 999 lagi. Jadi ini mungkin saya rasa satu pandangan yang kurang tepat kerana kita kena hasilkan banyak anak penyu kerana dia perlu dilepaskan ke laut untuk dapat satu ekor kembali. Right, so yang tadi kita dengar penyu bertelur banyak sekali dalam 100 butir, ibu baru mungkin 5 kali 100 butir. Penyu yang ada pengalaman, penyu tua sikit boleh bertelur sehingga 1,000 butir telur. Untuk tuntung, malangnya kes bukan seperti itu. Setiap ibu betina yang naik bertelur ni lebih kurang menghasilkan lebih kurang 25 butir telur. Dalam rekod kami, paling banyak seekor ibu betina tu boleh menghasilkan 43 butir telur sahaja. So that's 43 eggs versus 1,000 eggs that are laid by sea turtles. So mungkin ini menunjukkan betapa kritikalnya populasi tuntung di Malaysia, di seluruh dunia, sebab tuntung ni kan cuma dijumpai di 3 buah negara sahaja. Tidak seperti penyu yang boleh dijumpai di almost the whole world, seluruh dunia. Tetapi tuntung ni cuma dijumpai di Cambodia, di Thailand dan di Malaysia. 3 negara je. Ada satu soalan daripada Nurul Aini. International juga ya penyu-penyu kita. Okay, sorry doktor, teruskan. Ya. Sudah. Saya risau Kamila terputus. Ya, boleh teruskan Kamila. Okey. Okey, kita terputus. Kita teruskan dengan perbincangan. Ada satu persoalan, bagaimana kita nak memastikan orang kampung memelihara telur penyu yang berada di tempat yang tidak diisytihar pusat konservasi. Dia betul ada tempat tidak diisytihar. Untuk melangsungkan kehidupan akibat terkesan COVID ini, sekiranya bantuan diterima tidak mencukupi dan mereka terpaksa menjual secara black market sebagai ahli konservasi, bagaimana kita hendak menangani masalah tersebut? Saya melihat bahawa dalam keadaan kita menghadapi krisis pandemik ini, saya melihat bahawa bantuan kerajaan ini sangat baik. Jika kita boleh lihat bahawa
Kadang-kadang ada adun yang boleh datang bagi ayam tiba-tiba depan rumah kita. Mereka tidak kira siapa, mereka pergi bagi saja, which is saya merasakan bahawa saya tidak jumpa lagi bahawa ada kes di rumah mereka bahawa mereka terpaksa jual telur penyu tersebut kerana saya merasakan tidak ada keperluan sehingga keterdesakan mereka untuk jual begitu, kerana majoritinya biasanya tentang penduduk yang tidak menerima bantuan daripada kerajaan ini, biasanya bantuan tidak sampai kepada mereka. Tetapi saya yakin bahawa di seluruh pantai pendaratan penyu ini kita ada Jabatan Perikanan yang bertugas, dan ketika itulah kita merasakan bahawa apabila ada interaksi antara Jabatan Perikanan dan juga penduduk setempat dan mereka menerima bantuan daripada pihak kerajaan, dan saya tak merasakan ada keterdesakan sehingga mereka perlu jual. Jadi apa yang kita risaukan ialah ada pantai yang tidak diisytiharkan sebagai sanctuary penyu dan ada yang diisytihar sebagai sanctuary penyu, tetapi apabila mereka curi telur, kita sukar untuk membezakan antara telur ini adalah telur yang daripada sumber yang sah ataupun tidak sah. Jadi pandangan kita lebih elok untuk kita mengharamkan keseluruhan telur penyu ini kerana kita tak melihat ada satu keperluan untuk penduduk di pesisiran pantai ini kerana kita ada banyak bantuan lain yang boleh diberikan oleh pihak kerajaan. Ya, saya rasa begitu juga. Cara untuk sorry. Teruskan doktor. Right, saya rasa begitu juga dengan kes telur tuntung di kampung sebab tadi saya mention tuntung ni dia bertelur dalam jangka masa sebulan sahaja. Sangat pendek tempoh dia naik bertelur dan telur yang dihasilkan juga tak banyak. So saya sangat confident lah yang bahawa pengutipan dan penjualan telur tuntung ini bukan merupakan bread and butter orang kampung. Itu bukan merupakan satu-satunya cara mereka menjana kewangan. So dia ada kerja-kerja yang lain yang mereka buatkan, tetapi begitulah. Tetapi yang kena saya mention juga ialah satu perbezaan antara telur penyu dengan telur tuntung ialah di sisi undang-undang. Telur tuntung telah disenaraikan sebagai tuntung telah disenaraikan sebagai spesies yang terlindung sepenuhnya di bawah Akta Pemeliharaan Hidupan Liar di Malaysia. Oleh itu, telur tuntung juga mendapat perlindungan dan orang kampung sepatutnya tidak boleh lagi untuk mengutip dengan menjual ataupun makan telur tuntung. Ya, sebab itu saya rasa kita orang memang tak nampaklah telur tuntung di pasaran. Jadi agak senang nak negotiate ke? Macam tu ke kalau bab telur tuntung ni? Bukan senang. Yelah, dalam bukan senang untuk negotiate. Tetapi di Malaysia ni bab-bab kura-kura penyu tuntung labi ni dia tertakluk kepada undang-undang yang berlainan. Cuma saya rasa kebetulan tuntung ni dijumpai di dalam sungai dan sungai pula di bawah penjagaan perkhidmatan. Sebab itulah tuntung ni diberi perlindungan seperti itu. Lebih-lebih lagi mereka ni semakin kritikal, populasi semakin berkurangan. Sebab itu Jabatan Perkhidmatan mengambil keputusan untuk betul-betul memelihara spesies tuntung dengan memberikan ia tahap perlindungan yang paling tinggi, iaitu sebagai spesies yang terlindung sepenuhnya. I see. Tapi kawan-kawan dekat rumah ingat jangan tunggu sampai benda tu dah terancam baru nak jaga. Bukan penyu saja. Kita ada macam-macam tau. Malaysia ni sangat kaya dengan biodiversity, sangat kaya dengan spesies-spesies haiwan, pokok. Jadi kita kena sama-sama play our part untuk jaga alam sekitar kita. Jangan rasa macam kita ni tak ada background science ke, kita ni hanya budak sekolah ke, kita ni siapa-siapa je. Everyone can make a change. Even in front of your phone or your laptop. Saya ada soalan sikit tentang ni.
saya pernah dengar lah ada orang bangkitkan isu ni, dia kata macam mana kita nak conserve sepenuhnya telur penyu ni, sedangkan for some people it is their well-being, it is what macam mereka cari makan menggunakan telur penyu ni. Macam mana tu? Is it possible untuk kita still ada penjualan tapi at the same time kita conserve telur penyu? Ke either one kena stop? Okey, ini yang berlaku ketika ini di negeri Terengganu, di mana ada pantai yang kita ada satu istilahnya ialah pantai ini diberikan pajakan kepada pengutip telur penyu. Ada pantai yang kita kelaskan sebagai sanctuary, okey. Ada pantai di mana kita tidak kelaskan sebagai sanctuary ataupun tender untuk pengutip telur datang. Okey. Jadi dengan perbezaan status pantai-pantai ini yang menyebabkan kesukaran untuk melakukan penguatkuasaan. Okey. Apa yang berlaku ialah sepatutnya pengutip telur perlu menjual telur tersebut ke Jabatan Perikanan. Okey, Jabatan Perikanan perlu membeli dengan harga yang dipersetujui. Tetapi ada juga pengutip telur ini, mereka sengaja tidak menghubungi Jabatan Perikanan untuk menjual kembali telur, dan ada juga ketika di mana mereka menjual kepada rakan-rakan mereka kerana mereka menawarkan dengan harga yang lebih tinggi. Jadi apabila kita menyediakan satu pasaran untuk telur ini yang menyebabkan berlaku penjualan. Jadi lebih elok ialah apabila untuk mengharamkan telur penyu ini, kita haramkan secara total. Kita tidak boleh meletakkan penyu ini di dalam kolam, kemudian kita nak tunggu lagi 20 tahun untuk menghasilkan telur sebagaimana ayam telur. Ini agak sukar kerana penyu ini adalah haiwan liar. Okey. Dulu kita ada banyak penyelidikan untuk meletakkan penyu ini di dalam kolam. Penyu belimbing kita pernah buat, penyu agar pernah buat, tuntung pernah buat. Okey, tetapi di dunia ini kita hanya ada beberapa sahaja tempat yang kita panggil sebagai turtle farm. Turtle farm ini adalah tujuan dia untuk melahirkan lebih banyak telur-telur, melahirkan banyak induk-induk ni. Tetapi malangnya apa yang berlaku apabila mereka melepaskan penyu ini ke lautan lepas, menyebabkan penyu ini tidak boleh survive. Jadi ini yang berlaku di Taiwan apabila banyak isu-isu kedamparan penyu ini, kita lihat penyu ini adalah penyu daripada turtle farm. Okay? Jadi ini krisis yang berlaku di Taiwan. Sebab itu kita menghantar penyelidik kita untuk menjalani latihan perubatan penyu, menyelamatkan penyu di negara Taiwan. Tetapi Taiwan, mereka tidak ada banyak penyu yang naik bertelur kerana krisis yang saya beritahu tadi, mereka tidak ada banyak pantai yang sesuai untuk penyu bertelur. Mereka menghantar pula penyelidik mereka ke negara kita untuk belajar berkaitan perserangan penyu dan sebagainya. Jadi inilah yang berlaku antara Malaysia dan juga Taiwan, di mana kita bertukar-tukar pandangan dan juga bertukar-tukar pengetahuan secara bersama. Bagusnya, ni pentingnya kita buat kawan dan jaga persahabatan tu. Okey, sebelum kita teruskan dengan soalan lain, kita iklan sekejap dengan pesanan penaja kita. Jangan lupa untuk like, share dan komen live session kita. Yang mana yang tengok dekat YouTube boleh share dengan kawan-kawan dekat WhatsApp. Yang mana yang tengok dekat Facebook boleh tekan tu dekat bawah ada share, watch party. Boleh tengok beramai-ramai dengan friends dekat Facebook. Jom kita ramai-ramai kongsi ilmu yang kita ada malam ni. Siapa-siapa yang ada ilmu yang nak dikongsikan pun boleh komen je dekat bawah. Lagi satu, jangan lupa like page Malaysia Sea Scouts. Sebab ini adalah event yang organised by Malaysia Sea Scouts dan juga kita ada banyak lagi sesi webinar macam malam ni pada setiap malam Sabtu untuk bulan ni. Kita ada yang bersempena dengan World Environment Day, World Ocean Day, World Seafarers Day. Jadi ada banyak lagi benda yang kita boleh belajar setiap hari Sabtu jam 9 malam. Like jangan tak like, nanti lupa pula nak tengok kan. Bagi tahu semua orang, suruh like sama-sama. Dan juga mana buku dengan pen tadi, ada lagi ke tak? Jangan tolak tepi. Salin points yang penting-penting.
pada akhir webinar kita malam ni, kita akan sediakan link untuk kuis. Dan daripada setiap penyertaan kuis tu, semua orang akan dapat e-sertifikat peringkat kebangsaan. Bukan senang nak dapat sertifikat peringkat kebangsaan tau, national level certificate. Kumpul banyak-banyak sijil tu, especially yang adik-adik ni. Okey, tu saja iklan kita. Kita teruskan dengan soalan-soalan malam ni. Okey, ada siapa-siapa yang ada soalan? Ke kita nak tanya soalan dulu pada mereka? Siapa ingat ada berapa jenis turtles? Kalau ada yang ingat ataupun ada yang ingat nama sekali, boleh sertakan dekat komen kat bawah tu. Tapi yang ni tak ada hadiah lah. Dan ni untuk kita refresh je. Okey. Kita teruskanlah kita punya event malam ni. So kita dah cerita pasal jenis-jenis turtle. Kita dah cerita tentang fenomena bertelur. Mungkin saya ada satu soalan lah. Saya pernah dengar cerita yang penyu ni dia boleh travel daripada hujung dunia situ ke hujung dunia situ. Tapi saya tak berapa pasti kenapa dia travel ke sana tapi the route that they take each time they travel from one end to the other end of the world will always be the same route. Why do they travel so far? And boleh doktor ceritakan fenomena ni tak? Saya rasa agak menarik lah benda ni. Okey, penyu ni lah terutamanya apabila dia masih kecil, dia ada satu behavior that they call it the dispersal of the sea turtle hatchlings. Okay, dispersal of the sea turtle hatchlings means that there is no single hatchlings that will be take the same route. Kalau kita bayangkan 100 anak penyu tadi kita lepaskan ke pantai, 100 ini akan mengambil laluan yang berbeza. Okey, dan saintis masih lagi berfikir bagaimanakah kita nak tracking anak penyu ini, sedangkan tracker yang kita letak di atas badan ibu penyu ini berat dia menghampiri dalam 200 gram begitu, dia tidak boleh ditampung oleh anak penyu sebab anak penyu lebih kurang dalam 20 gram sahaja. Okey, jadi untuk membuat kajian ibu penyu selepas dia selesai bertelur di pantai Pulau Redang contohnya, mereka mengambil laluan yang berbeza juga. Sebelum ini kita dah meletakkan satellite tracker kepada badan penyu dan tidak ada satu penyu pun mengambil laluan yang sama. Okey, alasannya ialah penyu kalau mereka biasa pergi ke Kepulauan Natuna, mereka akan patah balik ke Kepulauan Natuna dan mereka akan pergi ke Sarawak dan pergi balik ke Brunei Bay dan masuk ke Sabah, dan proses ini akan mengambil masa 2 hingga 3 tahun lah yang sebagaimana saya kongsikan tadi. Okey, tapi kalau anak penyu pula, bagaimana kita nak menentukan anak penyu ni pergi ke mana? Menurut kajian yang dilakukan oleh kumpulan penyelidikan kami di Institut Oceanografi dan Sekitaran, sebab saintis mengatakan bahawa apabila anak penyu ni masuk ke dalam laut, kita istilahatkan dia sebagai lost years, tahun-tahun yang hilang. Okey, jadi kita ambil ini sebagai satu cabaran. Bagaimanakah saintis Malaysia untuk memastikan bahawa kita boleh track anak penyu ini dengan cara tidak perlu meletakkan satellite tracker, tetapi kita menggunakan permodelan lautan. Apabila dengan melakukan permodelan lautan ini, kita joint venture project bersama dengan Physical Oceanography Team, pasukan daripada Ocean Model. Ocean Model ini kalau saya boleh membayangkan kepada orang awam ialah di mana satu pasukan seolah-olah mereka mengkaji cuaca. Okey, kita nak tahu hari ini hujan ke tidak hujan, tetapi kalau untuk kumpulan ini mereka boleh tahu hari ini air pasang pukul berapa, air akan pergi ke mana, suhu berapa. Jadi apabila kita meletakkan data biologi di dalam Ocean Model, menentukan di manakah pergerakan anak penyu, dan kita lihat bahawa anak penyu ini pergi di tempat-tempat yang berbeza, tetapi kita tahu bahawa apabila mereka sampai di sana, kita nak pastikan tempat yang mereka tuju itu adalah tempat yang dilindungi oleh negara-negara tersebut. Jadi inilah yang menyebabkan bahawa masih banyak lagi persoalan pasal sains penyu ini masih belum lagi dirungkai kerana dia sangat-sangat menarik untuk kita ikuti. Betul. Untuk pengetahuan semua, yang saya baca tu, penyu tu bukan setakat travel daripada contoh Terengganu ke KL ke perjalanan 2 jam naik flight. Dia daripada Terengganu ke Brazil pun ada dan patah balik pun ada kan. Punyalah jauh dia pergi. Bagaimana pula dengan freshwater turtles, Dr. Pelf?
adakah mereka juga travel from here to there ke? Diorang duduk satu tempat je? Tidak. Tuntung ni, tuntung sungai sebab ada banyak jenis tuntung kan. Tuntung sungai yang kami kaji, mereka tak boleh keluar ke laut. So kalau mereka tak boleh keluar ke laut, maksudnya dia seumur hidupnya dia duduk dalam sungai tu je. Tetapi ada sejenis tuntung yang tadi saya tunjukkan, tadi Kamila tunjukkan gambar tuntung laut tu kan. Tuntung laut ialah tuntung yang hidup dalam sungai tetapi ibunya boleh pergi ke laut dan mereka boleh naik bertelur di pantai tepi laut. So itu sedikit perbezaan lah. Tetapi untuk tuntung sungai yang kami kaji, seumur hidup mereka duduk dalam sungai itu sahaja. Oleh sebab itu, sangat penting untuk kita sama-sama menjaga kebersihan sungai sebab bukan sahaja bebas plastik bag, it's not as simple as just jangan buang plastik bag ke dalam sungai, bukan gitu. Sama-sama kita jaga kebersihan sungai supaya hidupan liar termasuk ikan dan udang yang hidup dalam sungai itu sekurang-kurangnya dapat air yang bersih lah. So mereka tak boleh ke laut, oleh itu mereka tak boleh berhijrah ke sungai yang lain. Tak jumpa lah dekat sungai Brazil lah. Tak jumpa. Jadi for one individual penyu to live very long dekat tempat dia tak boleh go through any major changes lah ya? Untuk penyu tu untuk tuntung. Untuk tuntung. Sebab tuntung duduk situ je kan? Right, betul. Tapi sama. Ya, so tuntung sebab dia duduk dalam sungai satu tu je, tak boleh ke mana-mana. Amat penting lah misal kata projek sedut pasir yang selalunya berlaku di dalam sungai sebab pasir saya faham juga diperlukan untuk bina jalan, bina highway, bina bangunan kan. Tetapi jika pasir itu disedut dekat tebing tuntung naik bertelur, maka habitat tuntung naik bertelur tu akan rosak. It will be completely destroyed. So, kalau tuntung kehilangan tempat untuk naik bertelur, di mana dia boleh bertelur? Dalam air. Tadi Dr. Uzair kata dah, telur yang secara tidak sengaja dihasilkan, dikeluarkan dan jatuh ke dalam air, dia tak akan menetas. Telur-telur ni mereka perlu dieramkan di dalam pasir. Dan untuk jangka masa yang agak lama, antara 60, 80, kadang-kadang sehingga 100 hari. So, apa yang penting ialah untuk tuntung sungai terutama sekali ialah kita jangan buat apa-apa projek besar di dalam sungai yang boleh menukar ataupun totally destroy tebing persarangan tuntung di dalam sungai. Bukannya sebab dia tak boleh lari ke tempat lain. Ya, kesian. How would we feel kalau orang datang kacau rumah kita kan? Tapi bukannya kita tak bagi berjiran. Kita kena considerate, kita kena buat elok-elok. Jangan kacau tempat orang. Boleh duduk situ. Tapi janganlah ubah. Suka hati kita ambil bumbung orang tu kan, ambil katil orang tu kan. Boleh. Lebih kurang gitu, yes. Dia tak seperti penyu kalau tempat ni tak sesuai, mereka boleh berhijrah ke tempat lain. Walaupun jauh sebab penyu kan terkenal dah kan dengan kebolehan mereka berhijrah, long distance migration, tapi untuk tuntung tak boleh. Semua dah salin benda tu belum? Mana tahu ada dalam kuis. Kami pun tak tahu apa ada dalam kuis. Surprise. Okey lah. Nanti kalau ada apa-apa soalan lagi, kita boleh je tanya doktor-doktor ni. Boleh kalau nak teruskan komen dekat post kami pun boleh, dekat Malaysia Sea Scout ataupun post pada wall kami. InsyaAllah nanti ada orang yang boleh tolong jawab. Kita akan sama-sama tolong kan. So kita teruskan sikit. Kita dah bincang tentang jenis-jenis turtles. Kita dah bincang tentang tempat bertelur, bagaimana mereka bertelur, penghijrahan. Kita dah cakap tentang ancaman, threats to the turtles. Sekarang kita bincang kita kongsi benda yang lebih seronok sikit kita dengar, lebih berbunga-bunga. Apakah antara efforts dan usaha daripada
kerajaan maybe ataupun daripada organizations yang doktor-doktor wakil daripada yang dah buat untuk our beloved turtles ni. Boleh kongsi sikit? Untuk penyu, saya biasanya bekerja di negeri Terengganu ini. Di negeri Terengganu ini kita ada lebih kurang dalam 7 pertubuhan bukan kerajaan yang bersama-sama membantu Jabatan Perikanan Negeri Terengganu untuk menjaga hampir 42 pantai yang kita tahu mempunyai pendaratan penyu untuk bertelur. Jadi kami di Sea Turtle Research Unit, iaitu Institut Pengajian Tinggi, berperanan sebagai satu cabang penyelidikan yang membantu Jabatan Perikanan dan juga membantu keseluruhan NGO ini untuk kita mencari penyelesaian, untuk mencari kaedah terbaik untuk melakukan usaha-usaha konservasi. Kerana usaha konservasi ini mesti berteraskan kepada sains yang tepat. Contohnya, apa yang berlaku ketika penyu belimbing dahulu? Kita hanya tahu penyu belimbing mempunyai perbezaan jantina, jantan dan betina ini ketika awal 90-an. Tetapi kita telah pun memindahkan telur penyu ini dalam keadaan yang sains ketika itu belum lagi memahami bahawa suhu ini akan mempengaruhi jantina, jantan ataupun betina. Ini berlaku ketika awal 70-an dan juga 80-an. Usaha yang telah dilakukan ini cukup banyak. Tapi malangnya sains ketika itu bergerak agak perlahan. Dan sebab itu kami pada hari ini kita sentiasa mempromosi kepada seluruh negara, kita mesti ada satu cabang penyelidikan. Bukan sahaja penyelidikan ini dilakukan oleh sebuah negara tetapi mesti dilakukan secara bersama oleh semua negara ini supaya kita boleh menyelamatkan dengan keadaan yang terbaik sekadar pemahaman sains kita pada ketika itu. Kerana saya tidak menyalahkan ahli sains yang suatu ketika dahulu apa yang mereka lakukan, cuma apa yang saya boleh beritahu bahawa kita mesti memastikan perkembangan konservasi, perkembangan pembangunan negara ini mesti berlaku dengan perkembangan sains. Kadang-kadang kita pun faham, kadang-kadang pihak kerajaan mengatakan bahawa sains ini kadang-kadang dia tak ada nampak sumbangan dia dari segi kewangan, tetapi apa yang boleh saya beritahu bahawa jika kita menyelamatkan penyu kita dengan sains yang kukuh dan kita faham penyu ini menyebabkan kita boleh menyelamatkan ekonomi kita. Apa yang berlaku di Rantau Abang sejarahnya ialah banyak sektor pelancongan tutup kerana Rantau Abang tidak ada lagi kunjungan penyu belimbing dan tidak ada lagi kunjungan pelancong-pelancong asing ke negara kita. Jadi ini yang berlaku, ini yang selalu saya tekankan kepada pihak kerajaan bahawa jangan melihat bahawa konservasi ini adalah satu perkara yang agak lambat jawapannya, tetapi ingat kita telah pun berlaku sejarah di Rantau Abang, kita tidak mahu ini berlaku lagi. Jadi itulah peranan kami di Universiti Malaysia Terengganu. Selain banyak lagi aktiviti advokasi masyarakat yang kita lakukan seperti hari ini, saya rasa pihak daripada Turtle Conservation Society lebih banyak dan menarik ceritanya. Kerana mereka berada di pihak badan bukan kerajaan. Ya, badan bukan kerajaan pun ada their own challenges kan. So untuk TCS kami merupakan setakat yang saya faham, kami merupakan satu-satunya badan bukan kerajaan yang di mana kami lakukan projek pemuliharaan tuntung freshwater turtles dan antara projek yang kami lakukan ialah kerjasama dengan Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara. So kami bekerjasama dengan Jabatan Perkhidmatan untuk selamatkan juntung dan seperti yang saya mention tadi, seperti yang saya katakan tadi, banyak lagi potensi untuk kajian juntung, labi-labi dan kura-kura, tetapi hingga sekarang tak jumpa lagi jodoh kita, tak jumpa lagi orang yang berminat untuk lakukan kajian-kajian ke atas juntung, kura-kura dan labi-labi. Ramai yang suka buat kajian sea turtles tau, sebab sea turtles kan lebih seksi, selalu dijumpai dekat tepi pantai. So mungkin sebab itulah freshwater turtles di Malaysia kurang dikenali ramai dan kurang menarik perhatian
pelajar ataupun penyelidik untuk menjalankan projek-projek konservasi ataupun kajian penyelidikan. Tapi tetap menarik. Sekarang kita dah tahu, so ramai-ramai lepas ni kalau tak cukup lagi, tak puas lagi, boleh Google. Mesti ada mesti ada banyak resources kan dekat luar sana yang kita boleh baca, especially dalam newspapers kita, dalam articles kita. Mungkin tentang efek-efek konservasi, tentang isu-isu kalau siapa-siapa tak puas lagi nak baca kan, nak korek sikit drama pasal penyu ni kan. Okay, kita akan keep it short and simple from now on sebab semua macam tak sabar-sabar nak jawab quiz, nak dapat e-certificate ramai yang tanya kan? ni. Maaflah semua, kita seronok bercakap ni tentang penyu kan, our very beloved penyu. So our last question kepada kita punya panel sebelum kita tutup majlis hari ini, apakah yang kita sebagai seorang rakyat Malaysia yang prihatin, seorang turtle lover, apakah yang kita boleh buat mungkin dari rumah untuk sama-sama conserve kita punya turtles ni? Nombor satu, saya rasa perkara yang paling mudah ialah contohnya pada hari ini, apa yang cuba kita lakukan ialah meningkatkan tahap literasi lautan, literasi tentang alam sekitar, literasi iaitu ilmu-ilmu asas alam sekitar ini perlu kita sebarkan kepada rakan-rakan kita semua. Perkara yang mudah, jika kita duduk di rumah, kita nampak mesej kesedaran alam sekitar sebegini, kita kongsikan dan juga kita bantu hubungkan mesej ini kepada rakan-rakan kita yang lain. Jangan kita katakan bahawa kita tidak ada kuasa untuk menangkap orang jual telur penyu, kita tidak ada kuasa untuk menahan orang yang melakukan perkara-perkara yang melanggar undang-undang, tapi kita tetap boleh mengambil tindakan. Kita tidak hanyalah duduk sahaja, kita ambil tindakan apa-apa pun. Contohnya kita di pihak Society Conservation Biology, kita akan melakukan satu usaha secara besar-besaran untuk mengumpulkan tanda tangan orang ramai secara atas talian untuk sama-sama beriktikad, berjanji untuk tidak mengambil telur penyu, tidak makan telur penyu, tidak menjual telur penyu. Kita akan memulakan kempen pada 13 Jun ini di channel YouTube Society for Conservation Biology Malaysia Chapter. Boleh cari SCB Malaysia di YouTube dan boleh ikuti seterusnya bersama saya dan juga Dr. Pev bersama para penyelidik dan juga penggiat aktivis yang lain untuk sama-sama kita sebarkan ini. Alright, how about pesanan dari Dr. Pev? Ada tak? Right, ada banyak. ada banyak cara untuk kita semua play a part lah dalam menyelamatkan penyu dan tuntung. Antaranya belajar mengenai tuntung dan penyu dan berkongsi pengetahuan seperti yang Dr. Uzin katakan tadi. Kalau ada peluang untuk pergi tengok, melihat penyu bertelur, sila patuhi peraturan yang semasa berada di pantai. Banyak-banyakkanlah buat beach clean up sebab kalau pantai kita kotor, banyak je sampah, penyu naik bertelur pun susah betul. Kalau boleh jangan, saya rasa boleh lah, jangan makan telur penyu, jangan makan telur tuntung, jangan pergi ke restoran yang ada telur penyu dalam menu dia. Nah, ini kita selalu tak cakap pasal restoran, selalu kata kita sendiri je jangan makan telur penyu. Tapi ramai pelancong yang pergi ke Kuala Terengganu, lepas tu ambil gambar, lepas tu hantarkan pada saya. Why are they still serving turtle eggs in a restaurant? So jangan pergi pada restoran tu. Kalau pergi snorkeling ke pulau-pulau peranginan, kalau terjumpa penyu, tak payahlah pergi grab the penyu tu. Tak payahlah nak cuba sentuh dia, tak payah kasih makan roti sebab penyu ni dia bukan suka makan roti, kan? Dia akan cari makanan sendiri. Tak payahlah nak cuba duduk atas penyu tu. So these things selalu berlaku. Cumanya musim-musim PKP ni macam kurang sikit pergi ke pulau kan. So mungkin dah terlupa. Lega hati penyu tu. Right, yes. Jangan buang sampah merata-rata sebab kalau biasa saya buat program dengan kanak-kanak, saya akan ingatkan mereka supaya jangan buang sampah merata-rata. Tapi untuk dewasa, banyak lagi kan yang boleh buat.
Kalau you are a blogger, then write about our conservation efforts. If you are a photographer, jemputlah ke projek TCS ke, projek situ ke, ambilkan gambar, because you know lah kita saintis kan. Bab-bab ambil gambar dengan buat video ni tak pandai. Bab-bab graphic design kosong pengetahuan, tak pandai langsung. Usaha kita memang teruk, bodoh. So if you can help us with graphic designing, infographic, we will be very appreciated. Kami akan mengalu-alukan segala bantuan yang boleh kami dapati. Kalau you pandai buat video, tolong kami buatkan video sebab you nampakkan video kita tadi tu. Video buatan tempatan sendiri je. So kalau you pandai buat video, buatkanlah video yang cantik sikit kan. Ada sound effect gitu kan. So contact us, hubungi kami dan kami akan cuba sedaya upaya untuk terangkan kepada anda apa yang kami buat dan bagaimana pihak-pihak, kedua-dua pihak ini boleh bekerja sama. Banyak tu cara, tak ada alasan lagi. Dan saya, walaupun saya speaker, saya ada sikit nak kongsi. Tadi Dr. Pelf ada cakap, menjaga kebersihan sungai bukan setakat kita jangan buang plastik dalam sungai. Dan saya setuju sangat dengan statement tu. Sebenarnya everything is really interrelated with each other. Everything is connected to each other. Semua ada hubungan kait dengan sesama sendiri. Kita dengan sungai yang ada dekat 300 kilometer jauh dekat sana pun ada kaitan sebenarnya. Kalau saya suka bagi tahu semua orang, you have to watch what you consume. Awak kena jaga apa yang anda guna, apa yang anda buang semula kepada alam sekitar ni. Kita buang ke dalam tong sampah pun akan kembali ke alam sekitar juga sebenarnya. So kita kena pilih betul-betul apa benda yang kita guna. Right, because there's no such thing as throwing away. Away tu ke mana? Away tu ke tapak pengurusan sampah. Right? Because there's no away. Ya, so kalau kita boleh kurangkan penjanaan sampah, beg plastik ke apa-apa, kurang kita buang, kuranglah sampah tu sampai ke tapak pengurusan sampah ataupun tercicir masuk ke sungai, masuk ke laut kan? Betul. Jangan awak rasa macam itu satu, awak kena jaga what you use. Jangan reduce your waste. Ada banyak cara. Nanti boleh Google. You can reduce your consumption on this chemical product. Sebab kadang-kadang even dalam kita punya shampoo, kita punya pencuci muka pun ada plastik juga. Plastik yang kita tak nampak. Microplastic. Bukan saja. Microplastic, which is a big issue because it's something that we don't see. But our fishes, our turtles asyik makan je because tak nampak kan, tapi benda tu ada merata-rata dalam kita punya air, kita punya laut, kita punya sungai. We have to take care of it. And also, janganlah buang sampah dekat Sungai Gombak. Sungai yang dekat situ tu. Sebab dari Sungai Gombak tu boleh travel tau pergi ke Sungai Terengganu tu, kacau juga. Sebab plastik tu kan tak boleh nak senang nak lerai, senang nak hancur kan. So, be mindful of everything you do because we are all connected to each other. Kita sesama human, kita sesama manusia dan kita sesama haiwan dan pokok. Ni kalau start membebel tak berhenti ni. Alright, kita boleh berhenti sini, tak ada soalan lagi, tapi mungkin ada kata-kata terakhir daripada panel speaker kita hari ni. Nak kongsi sikit-sikit lagi untuk tutup majlis kita, ada tak? Nasihat saya mudah saja untuk anak-anak muda semua, marilah kita ambil cakna tentang alam sekitar kita. Cuba pergi kepada hashtag kita jaga penyu kita. Ada banyak isu-isu yang telah kita kongsikan sebelum ini, bermula daripada World Turtle Day hari itu sehinggalah kepada 16 Jun ini kita akan teruskan lagi usaha ini. Dan sebagaimana yang saya katakan bahawa setiap orang perlu ambil tindakan. Untuk anak muda lepasan sekolah, apa kata hubungi pihak-pihak badan bukan kerajaan yang menjalankan projek-projek ini, termasuklah juga pihak Jabatan Perikanan yang menjalankan projek konservasi ini. Kita tawarkan diri sebagai sukarelawan. Ada banyak model sukarelawan, anda pilih sahaja. Di seluruh negara ini terdapat pelbagai model. Anda hantar anak-anak muda ini kepada ibu bapa. Nasihat saya, hantar anak-anak muda ini ambil pengalaman ini. Dan untuk anak-anak muda sendiri, minta izin daripada ibu bapa anda, keluarlah seminggu, 2 minggu, dapatkan pengalaman ini. InsyaAllah kita sama-sama boleh kita jaga penyu kita.
Right. Kalau ibu bapa tak hantar pun anak-anak muda kita, yang lebih penting ialah anak-anak muda kita ada inisiatif untuk hubungi tak kisahlah dia badan bukan kerajaan ke, projek ke, hubungi mereka dan offer your services. Kalau ada masa yang terluang tu, bagi tahu mereka, okay, saya tengah tunggu keputusan peperiksaan, ada masa 2 bulan. Saya boleh buatkan design kat Canva gitu. You tell them what you are able to do, what you enjoy doing, dan mereka akan fikirkanlah cara-cara di mana boleh bagi kerja sikit dan yang boleh tolong buatkan poster ke, design grafik ke untuk promotion ke. So yes, I agree with Dr. Uzair, volunteer. Cuma dengan volunteer dengan projek-projek seperti ini, anda akan tahu sama ada anda suka dengan usaha-usaha konservasi, kemudian lain kali nak buat lebih banyak projek konservasi, ataupun if you don't like it, that's okay, right? But if you don't volunteer, then what if you like it, right? So yeah, my last words to our listeners, viewers tonight would be selain dari thank you for having us on the show, dah sembang sejam setengah, belum lagi berterima kasih kepada Malaysia Sea Scouts. So, thank you for having me on the show. Thank you for allowing me to talk about Juntong dengan begitu ramai penonton malam ini. My last words would be, dalam berbanyak penyu dan kura dan Juntong di Malaysia ni, kalau boleh learn more about this species and then contact us and let us know that if you want to, let us know that you would like to help, and we would truly like to get involved, for you to get involved with us. Okay, email me. I will read all your emails. Kalau ada apa-apa soalan, saya baca dengan rela hati. Get in touch with us. Thank you again for having me here. Thank you very much, Dr. Pev and Dr. Uzair. We are very honoured to have you tonight. Nanti siapa-siapa yang nak tanya soalan, boleh Google sebenarnya. Boleh Google ke, Doktor, untuk email Doktor? Boleh. Google je nama Dr. Pev dengan Dr. Uzair. Nanti boleh jumpa email diorang, boleh email. Boleh tanya semua soalan yang terbuku di hati, yang segan nak tanya sekarang, boleh tanya nanti. Ataupun nanti baru teringat, boleh tanya lagi. Okey, terima kasih sangat-sangat doktor-doktor atas perkongsian malam ni. Sebelum kita tutup, kita ulang semula iklan kita, pesanan penaja kita. Okey, mari saya tengok. Okey, jangan lupa, kita ada beberapa minit lagi. Sempat lagi nak tekan butang like tu. Bukan sekadar like, kalau nak tekan yang heart shape tu pun boleh. Like, share and comment, because after we finish this live, the video will be saved, this live will be saved, so you can still share to everyone. And then it's not about the views, it's about sharing the knowledge. It's about kita kongsi apa yang kita dah dengar hari ni dengan orang lain. And siapa yang nak share daripada YouTube pun boleh. Jangan lupa like page Malaysia Sea Scout, sebab kita ada 3 lagi webinar pada setiap malam Sabtu bulan ni. Kita ada yang bertemakan World Environment Day, World Ocean Day and World Seafarers Day. Semua ada inti-parti dan input yang sangat menarik. So jangan lupa like kita punya Facebook page supaya anda akan dapat tengok. Nanti lupa pula. Lagi satu, kita ada juga pertandingan membuat poster infografik dan juga pertandingan membuat video. Untuk maklumat lebih lanjut, boleh tengok kita punya social media, kita punya Facebook page. Ini yang penting kita like page tadi tu, sebab ada macam-macam aktiviti. Selain webinar ni, kita ada pertandingan. Siapa nak hadiah? Semua dah hadiah kan? Jadi jangan lupa like dan jangan lupa sertai aktiviti kita. Syarat-syarat pun ada, boleh baca dekat kita punya Facebook page. Akhir sekali, yang semua orang nanti-nantikan, kita ada quiz malam ni. Semua dah salin kan? Semua dah dengar betul-betul tadi, dah salin nota? Bagus. Kita ada quiz, insya-Allah dalam beberapa minit selepas live ni berakhir, kita akan post the link to the quiz. Kita akan post link untuk quiz tu dekat kita punya Facebook page. Dan siap sedialah semua. Jangan lari dulu, bila dah habis live ni jangan lari dulu. Kita
sama-sama jawab quiz tu untuk kita dapat apa? Betul, e-certificate peringkat kebangsaan. Wah, peringkat kebangsaan. Untuk hari yang lain pun tak silap saya ada juga quiz dan ada juga CJ. So don't miss out. This is your opportunity. Grab it, okay? Alright, sebelum kita tutup officially, saya nak menjemput Tuan Alvin untuk memberi sepatah dua kata dan pesanan-pesanan kepada penonton di luar sana. Okey, terima kasih kepada semua penonton-penonton yang telah sudi bersama kita pada 1 jam setengah tanpa disedari. Terima kasih juga kepada speaker-speaker kita yang telah memberikan banyak maklumat-maklumat yang berguna. Jadi kuis telah akan dipampangkan di Facebook Malaysia Sea Scout. So kuis tersebut terbuka kepada semua ahli pengangkap, tidak semestinya pengangkap laut. Terbuka pada pengangkap kanak-kanak, pengangkap muda, pengangkap remaja, pengangkap kelana dan mungkin pemimpin juga boleh menyertai kuis tersebut. Jadi jangan lupa minggu depan pada hari Sabtu kita adakan satu lagi webinar sempena Hari Alam Sekitar Sedunia, diikuti dengan Hari Laut Sedunia dan Hari Pelaut pada 20 Jun. Okey, jadi terima kasih sekali lagi kepada semua yang telah bersama-sama dengan kita dan salam pengangkap sehingga kita berjumpa pada jam yang sama pada minggu hadapan. Kembali pada moderator. Terima kasih Tuan Alvin. Okey, itu saja daripada kami untuk webinar series number 1 sempena World Turtle Day. Remember apa yang kamu belajar, apa yang anda semua belajar hari ini, we can all do our part walaupun daripada rumah, walaupun dari depan laptop. Boleh design, boleh apa semua. Okey. Saya minta maaf atas apa-apa salah silap dan saya kami semua dari pihak Malaysia Sea Scouts, we are very happy to have all of you tonight and we are very honoured. We thank our panel, our speakers and we thank all of you for having us dari awal sampai ke akhir malam ini. Okey, itu saja daripada kami. Jumpa minggu depan. Assalamualaikum, bye-bye.